Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Terlebih dulu saya ingin merakamkan ucapan jutaan terima kasih kepada Yang Berbahagia Datuk Nozira Bahari di atas kesudian Datuk meluangkan masa yang untuk hadir ke persidangan Pegawai Kenderaan Kerajaan Persekutuan 2013 dan seterusnya merasmikan sebentar lagi. Penerapan perasaan hak milik perlu diwujudkan ke atas kenderaan yang telah dipertanggungjawabkan oleh pihak kerajaan kepada setiap pengguna. Bagi memberi penerangan yang lebih terperinci, beberapa taklimat telah disusun hari ini agar matlamat utama persidangan ini dapat dicapai. Malah, usaha berterusan sedang terus dirangka dan dilaksanakan bagi memastikan matlamat dapat direalisasikan. Setinggi-tinggi kesyukuran saya memanjatkan kehadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya jua dapat kita bersama berkumpul dan melangsungkan persidangan Pegawai Kenderaan Kerajaan Anjuran Bersama Perbendaharaan Malaysia dan SPENCO Sdn Bhd yang julung-julung kali diadakan. Persidangan ini diadakan khusus untuk Pegawai Kenderaan Kerajaan yang bertanggungjawab ke atas hal ehwal dan pengurusan kenderaan kerajaan di kementerian kita masing-masing, yang bertujuan pertama untuk meningkatkan kesedaran tentang tanggungjawab dalam memastikan setiap kenderaan jabatan termasuk kenderaan konsesi dijaga dengan dan diuruskan dengan baik dan teratur mengikut peraturan yang telah ditetapkan oleh perbendaharaan. Kenderaan konsesi perlu dijaga dengan baik dan rapi bagi memastikan ianya dapat berfungsi dengan sempurna dan melancarkan urusan seharian kementerian kita masing-masing. Akhir kata, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan persidangan Pegawai Kenderaan Kerajaan siri pertama tahun 2013 Anjuran Bersama Perbendaharaan dan SPENCO Sdn Bhd. Kita ada penyelenggaraan berjadual. Ya, ingat tu berjadual. Tapi ini saya nak minta tuan-tuan dan puan-puan tengok balik jadual penyelenggaraan kenderaan kita. Saya nak ingatkan, pergi hantar kenderaan mengikut jadual yang telah ditetapkan, ya. Jangan lupa. Ya, jangan lupa tuan-tuan dan puan-puan, ikut penyelenggaraan berjadual ini penting sebagai preventif lah, ya. Kecuali yang kenderaan kita rosak, itu different, ya. Tapi yang penyelenggaraan berjadual ni kena buat. Ya, kena buat. SPENCO merupakan sebuah syarikat pembekal bebas penyelesaian pengurusan fleet yang memberikan perkhidmatan pembekalan kepada 37 buah agensi dan kementerian di seluruh kerajaan persekutuan. Di samping itu juga, bagi kenderaan-kenderaan yang berada di Sabah dan Sarawak, kami mempunyai 2 pejabat cawangan SPENCO, iaitu di Kota Kinabalu dan Kuching. SPENCO telah membelanjakan sehingga kini sejak 18 tahun beroperasi. Kami telah membelanjakan hampir 800 juta ringgit. Kami memantau semua pusat-pusat servis itu di pusat servis wilayah kami di Batu Ken. So segala kerja-kerja perbaikan yang dilakukan di luar Lembah Kelang akan dipantau oleh bahagian perkhidmatan Lumbung Pajang. Outsourcing basically boleh membuat ataupun membolehkan tumpuan keberkesanan diberikan kepada operasi perniagaan teras. Maksudnya, kerja-kerja teras dapat dijalankan. Kerja-kerja dari segi penugasan, penjagaan kenderaan, maintenance dan sebagainya, serahkan kepada kami untuk melakukan penyelesaian ataupun pemantauan dari segi itu. Saya telah berkhidmat di SPENCO sejak daripada tahun 2000 sehingga sekarang, dan ditempatkan
di jabatan yang mengendalikan kes-kes kecurian. Kes kecurian, bukan saya yang mencuri. Kes-kes kecurian, kes-kes kemalangan, kes-kes pembaikan, breakdown apa semualah. Tapi apabila berhubung dengan 1888 dan 99, kita perlukan butiran-butiran maklumat. Maklumat macam nama pembanggil dan semua-semuanya lah. Yang penting-penting butiran-butiran, kerana kita boleh ambil tindakan. Dan kita memang ada terima macam-macam kes pelanggaran ni. Semalam di daerah Bersin, langgar lembu, langgar kerbau, macam-macam jenis lintas jalan. Benda-benda macam ni lah yang perlu, bukan saja bagi pihak kami. Memang kami telah latih kami punya pegawai-pegawai untuk dapatkan maklumat yang sebanyak yang mungkin dan setepat yang mungkin. Apa yang akan saya sentuh tentang pengurusan kenderaan kerajaan, khususnya yang dikendalikan oleh kenderaan. Dulu bahagian ini dipanggil bahagian pentadbiran, tapi sekarang kita panggil bahagian dasar saraan, wang awam dan juga khidmat pengurusan. Di bawah bahagian ini ada seksyen, dasar saraan, dan di bawah seksyen saraan ini ada unit pengurusan kenderaan, UKK dipanggil, yang menguruskan urusan yang berkaitan dengan pengurusan kenderaan kerajaan yang dibekalkan oleh pihak Spenco. Masalah yang biasa yang berlaku adalah pool kereta jabatan yang ramai pengguna. Bila berlaku saman, masing-masing semua tak tanggungjawab, kan? Yang ni yang penting buku log. So dengan melalui buku log yang dicatatkan siapa yang mengguna, baru kita boleh dapat capture siapa yang melakukan kesalahan itu, pegawai yang menggunakan itu dan sebagainya. Unit teknikal ni kita sebagai untuk membantu unit dasar saraan dari segi model baru kenderaan di mana yang akan dipajakkan oleh kerajaan dari segi keupayaan enjin, penggunaan minyak, aspek keselamatan dan lain-lainnya dari segi teknologi yang terkini lah sebelum kereta itu dipajak. Lepas tu kita akan pastikan kenderaan itu berada pada keadaan yang optimal atau tidak. Masa kita cek tu, kalau kita pastikan, kita dapati bahawa kenderaan tidak ada dalam keadaan optimal, jadi kita akan suruh Spenco akan baiki whatever yang kita jumpa. Saya daripada Longpeng Insurans Berhad adalah syarikat insurans pelindung kepada kenderaan Spenco sejak tahun 2009. Daripada statistik ini juga kita dapat membuat perbandingan antara Spenco dengan industri dan Longpeng. Selain daripada itu, untuk mengawal kos tuntutan, antara langkah yang boleh diambil adalah untuk mengetatkan lagi syarat-syarat yang sedia ada. Jika statistik yang dihantar menunjukkan tuntutan yang terlalu tinggi, dia akan menjadi asas yang kukuh kepada syarikat insurans untuk meminta kenaikan premium untuk menampung kerugian yang dialami. Okey, pertamanya apakah itu MIROS? MIROS, Malaysian Institute of Road Safety Research ataupun dalam bahasa Melayunya Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia. Kami ditubuhkan pada tahun 2007 pada bulan Januari. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, kami adalah satu badan berkanun di bawah Kementerian Pengangkutan. Antara output ataupun hasil daripada penyelidikan kami terbitkan dalam bentuk sebagai contoh dalam bentuk SOP dan bentuk buku kod amalan ataupun daripada segi-segi polisi yang telah kami jalankan. So kita menjalankan satu pendekatan menyeluruh daripada 3 faktor utama: manusia, kenderaan dan jalan raya itu. Daripada aspek sebelum kemalangan tu, mungkin faktor daripada manusia adalah keletihan, mabuk, mengantuk, pengambilan dadah. Semasa kemalangan, aspek yang kita tengok adalah aspek kematuhan daripada segi pemakaian tali pinggang keledar, ataupun untuk motosikal tu daripada segi pemakaian helmet.
Dan selepas kemalangan adalah faktor kecekapan pihak paramedic ataupun first responder daripada untuk merawat mangsa kemalangan itu di tempat kejadian dan seterusnya membawanya ke hospital. Daripada segi kenderaan sebelum kemalangan tu, faktor-faktor kenderaan yang mungkin menyebabkan sesuatu kemalangan itu berlaku, contohnya brake rosak ataupun tayar pancit. And then semasa kemalangan, airbag ni perkara-perkara yang dapat membantu mengurangkan kecederaan semasa kemalangan itu. Tawang, kemudian berlaku serangan lalu di Semporna 96, tubuh pula kecil 17 PJA waktu PhD lah Datu. Tukarlah bila Datu. Saya ada kereta Smeko 1 je di Pecel 17. Land Rover tak ada aircon 4. Ulang, Land Rover tak ada aircon 4. Truk 911 dah tak pakai dah jadi tukul laut, kita pakai lagi. Saya terus sedih, dapat makan kerja Smeko tak kongsi ramai. Saya tanya lah beberapa pegawai dekat Sabah, tak boleh bagi lebih ke? Tuan, buat surat tuan, terima kasih, saya buat hantar. Mungkin 10 kali tak dapat-dapat juga. Ya? Mungkin kami keuangan waktu tu lah, tapi saya syukur tuan. Satu kereta tu dah kita jaga, bersih, digunakan bukan kereta, kadang-kadang pegawai sebagainya, kita jaga betul-betul. Sebab itu harta rakyat, bukan bapak kita punya. Harta orang, harta kita. Yang masalahnya, harta orang kita nak kita kan. Cek balik ke daerah negeri tuan, apa kami salah berkenaan. Cerita. Saya kaji. Kenapa kemalangan? Saya buka. Kadang-kadang saya buka laporan kemalangan. Datang kat saya tuan. Komputer saya sebelah bilik je. Dia berapa kemalangan? Tuan, ini ada 3. Kereta apa? 2 Smeko. 1 kerajaan. Smeko ni sebab apa? Tak tahu tuan. Tiba-tiba dia kata mengelak terbabas. Dia mengelak apa? Nampak pocong. Angkat pocong tu, masuk dalam mahkamah. Logik ke? Saya buat kajian tuan. Sebenarnya dia berpunca dalam diri kita. Tuan-tuan kalau nak kaji tentang kemalangan ni, tuan-tuan tanya balik orang insiden tu, tuan-tuan tanya, sebelum kamu keluar rumah tadi, apakah benda yang mengganggu gugat perasaan kamu? Sama ada dalam rumah, keluar rumah, sama pejabat, sehinggalah kamu buat kereta. Apa benda yang mengganggu jiwa kamu sehingga jiwa kamu kacau? Hasil kajian saya, kenapa berlaku kemalangan? Sebab diri kita telah mewarisi sampai generasi. Kalau 6 benda ni ada pada diri kita, pada diri tuan-tuan ataupun tuan-tuan yang anggota, kena semua lawan, mujahadah. Kalau 6, 3 kali 5, 3 kali 4, 3, 2, insyaAllah. Kalau kita boleh lawan, kita jangan sebut sampai generasi orang, ya? Betul lah. Kita lawan diri kita, Islamkan diri, percaya akan Islam lah negara kita. Dan KRJ tu, maksudnya pegawai yang diberikan KRJ dia macam selalulah station pergi ke maksudnya nak pergi ke negeri ke mana, so dia nak gunakan kereta pejabat, tidak menggunakan kereta sendiri. Jadi bila saya telefon ke MOF, so mereka kata memang berlaku isu penyalahgunaan ni memang ada di pelbagai jabatan. So dia kata itu adalah arahan dalaman daripada kita punya kementerian kita sendiri. Jadi bila saya telefon di JPM pun mengatakan mereka pun tak ada halangan lah untuk KRJ menggunakan, pegawai yang diberikan KRJ menggunakan kereta pejabat. Jadi walaupun ada berlaku penyalahgunaan
bila dia boleh guna ke, tak boleh guna ke. So itu tu macam pengarah saya kat dalam proses perkara ni. Jadi dia yang KRJ tapi tak guna, dia nak guna pejabat. Tukar rasmi dan persediaan. Itu prinsip ini diterapkan. Jadi persoalannya, boleh tak boleh pegawai yang diperuntukkan KRJ menggunakan kereta jabatan. Itu persoalan dia. Kita akui bahawa dalam keadaan tertentu, sebab pada prinsip tadi saya sebut, pada prinsip asasnya memang tak boleh lah. Sebab dia dah ada kereta tu lah. Kalau dia guna kereta lain, maknanya dia telah tidak menggunakan kereta itu. Tentu itu pada prinsip umumnya. Tapi dalam keadaan tertentu, macam you kata tadi, ada keadaan tertentu, ketua jabatan bolehlah pada saya lah. Kalau betul boleh. Dan keadaan tertentu, ada keadaan tertentu di mana kereta itu rosak ke, tak ada, bolehlah guna kenderaan jabatan. Dalam keadaan tertentu juga di mana pegawai ada pegawai lain bersama dengan pegawai usaha tadi untuk outstation, boleh dengan menggunakan kereta jabatan. Dan untuk kereta-kereta pajakan SPENCO model eksekutif yang telah tamat pajakan, berapakah kekerapan pemeriksaan dijalankan oleh pihak SPENCO? Kereta-kereta yang telah tamat tempoh pajakannya, ada tak dibuatkan masa kata kereta dah berusia, tentulah memerlukan pemerhatian yang lebih. Itu dari segi Perdana Eksekutif yang telah berusia. Kami memang sedia maklum bahawa memanglah banyak sangat kereta eksekutif yang telah melebihi usia, yang telah tamat pajakannya, dan sebagai salah satu daripada inisiatif memastikan kenderaan-kenderaan yang telah tamat pajakannya, dan sebagai salah satu daripada inisiatif memastikan kenderaan-kenderaan berada dalam keadaan baik, kami telah memanggil ke semua perdana-perdana eksekutif yang telah melebihi usia-usia untuk masuk kepada SPENCO dan kita buat refurbishment, kita buat thorough check-up. Okay? Kita buat A sampai Z, yang tak rosak tu pun kita periksa, yang rosak dibaiki, yang tak baik tu dibaiki dan segalanya. Okay, untuk kerja-kerja penyelenggaraan SPENCO, kami sampai sekarang dah berjaya jalankan kerja servis berjadual tidak melebihi 24 jam. Itu adalah benchmark yang ditetapkan oleh SPENCO, yang mana kami memang berjaya mencapai perkara tersebut. Dari segi model penyelesaian itu masih di peringkat rahsia, so kita tak boleh review, tapi yang pastinya ada model ganti lah. Cuma tak boleh dinamakan lagi modelnya. Yang pastinya lebih baiklah daripada model yang sekarang. Dengan berakhirnya sesi dialog tersebut, berakhirlah sudah persidangan pegawai kenderaan bagi siri 1 2013. Dan terima kasih dan majlis bersuara.